Okey, saya ada sedikit penerangan berkenaan dengan cara yang saya jumpa untuk untuk kita buat interpretation formula sesuatu logical. Logical ni ada banyak simbol. Kita ada negation, kita ada conjunction, kita ada disjunction dan dua simbol ni conditional dengan biconditional. Okey, dan kat sini saya baru buat satu kajian. Kita ada kaedah formula kat sini, operator precedence ni kita ada urutan dia. Urutan di mana dia akan mengikut kuasa tertinggi. Macam kalau kita belajar sekolah rendah kan, kita ada belajar apa bracket yang paling kuat, kemudian darab dengan bahagi dan akhir sekali tambah dengan tolak. Itu dalam bentuk segitiga lah. Dalam bentuk piramid yang kita belajar. Dulu kita belajar ada bracket, ada darab dengan bahagi, ada tambah dengan tolak. Sekarang ni kuasa tertinggi bagi logical operators ni dia ikut susunan dari atas ke bawah lah. Kita baca negation ni lebih kuat dulu Negation ni lebih kuat dulu, maksudnya dia akan lakukan negation dulu. Kemudian kalau ada simbol conjunction, kita akan lakukan conjunction dulu. Dan seterusnya kita akan ikut urutan dari atas ke bawah. Okey, jadi cara precedence ni ni adalah formula ni kita gunakan tanpa membuat truth table. Dan jawapan yang kita peroleh adalah jawapan C atau D lah, sebab A dengan B ni memang salah. Jadi kita nak buktikan macam mana kita nak dapatkan kedudukan menjawab yang betul untuk soalan yang tak ada bracket macam sekarang ni. Jadi saya nak buat sedikit pembetulan untuk nombor satu ni lah. Okey, jadi kita lihat di sini kita ada soalan dia. Macam mana Google Meet tadi? Okey, so kita saling jawab soalan dia. P or Q and R biconditional ataupun equivalent. Q implies negation R. Kalau macam ni kita baca pun susah sebabnya dia tak ada penentu siapa yang dulu, siapa yang lambat lah. Jadi kita kena cipta satu bracket. Okay, bracket tu maksudnya kita nak dahulukan siapa yang first. Jadi kita ikut precedence ni, maksudnya negation ni yang first lah. Negation ni yang first, jadi kita cari, kita trace dalam satu statement ni, kita cari yang mana ada negation. Okay, so kita nampak di sini kita ada negation R. Jadi kita pun tulis di sini P or Q and R equivalent to Q implies, kita buat satu kurungan. Kita buat satu kurungan dan kita tuliskan nilai dia lah, negation R. Jadi yang first ni kiranya negation tu dah settle, dah selesai. Okey, jadi sebab tu kan kalau kita lihat kat sini jawapan untuk semua jawapan ni dia ada bracket untuk negation R. Next kita akan lakukan pada precedence yang kedua lah. Sebab yang pertama tu negation maksudnya settle untuk negation. Kemudian kita lihat conjunction, simbol conjunction ni kita pun lakukan precedence yang kedua. So P or Q and R. So Q and R ni kita jumpa, kita terus letakkan bracket. Okay, kita letakkan satu bracket dan kita sambungkan habis yang lain. Kita salin sahaja. Oops. Dia jadi macam ni lah. Dia punya urutan dia kita akan habiskan daripada 1 sampai 4 precedence ni Jadi yang first ni negation ni dah settle, conjunction ni pun dah settle. Sekarang kita lihat disjunction punya simbol ada tak dalam statement ni? Kalau ada, maksudnya kita boleh letakkan P atau Q and R. Maksudnya kita ambil bersebelahan sahaja, tak perlu pun kita tarik semua Kita ambil bersebelahan dia sahaja. Ingat bahawa dalam satu bracket ni iaitu Q and R ni kita anggap dia sebagai satu sebutan. Kita anggap dia sebagai satu sebutan sebabnya dia dalam satu bracket yang sama. Dia maksudnya di dalam satu bracket tu kira satu sahajalah. Okey, satu sebutan sahaja. Jadi kita pun tulis P or
kita buat satu bracket kat sini lah. Okey, satu bracket kat sini dan kita buat bracket lagi sekali. P or Q and R. Dan kita tutupkan dia. Dia jadi macam ni lah. So kena ikut format precedence tu dan kita habiskanlah sampai yang terakhir. Okey, jadi kita lihat simbol junction ni selesai kita pun tandakan right. Dan akhir sekali nombor 4 ni macam mana kita nak baca dia kalau ada dua simbol anak panah. Dia ada simbol implies ataupun simbol biconditional. Jadi macam mana kita nak baca kalau dalam satu statement tu ada simbol yang sama taraf. Okey, sama taraf contohnya ada simbol biconditional dan simbol ni lah implies ni dalam satu statement. Macam mana kita nak baca? Adakah kita baca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Okey, so jawapan dia adalah kita baca dari kanan ke kiri. Sebab untuk nota dalam internet yang saya kaji, mana internet tadi? Okey ni. Ni website ni, di sini dia ada bagi tahu apa ni, kalau mana tadi ayat dia? Ni. Jika operand tu dikelilingi oleh operators yang sama taraf, okey, sama taraf ni precedence dia yang samalah, equal precedence. Jadi operand maksudnya logical tu akan dibaca dari kanan. Okey, logical tu akan baca dari kanan. Ni maksudnya contoh ayat ni bila situasi tu ada sama taraf. Okey, contohnya ni lah dua simbol ni. Jadi kita tengok satu contoh kat sini. Yang manakah simbol yang ada satu taraf yang sama? Okey, kita lihatlah. Ni kita lihat yang bawah ni. P implies Q implies R. Macam mana kita baca? Kita akan baca dari kanan. Kita akan baca dari kanan. So dia akan jawab seperti inilah. Q implies R dulu, baru dia akan buat P implies Q implies R. Itu untuk yang sama level. Sama level, sama taraf lah. Apa jadi kalau simbol biconditional dengan simbol implies? Okey, dia orang berdua ni tak jauh beza. Mereka berdua ni adalah sama taraf. Okey, mereka berdua ni adalah sama taraf. Jadi cara bacaan dia mestilah sama juga dari kanan ke kiri. Kita baca dari kanan ke kiri. So kita letakkan bracket dari kanan iaitu Q equivalent to R dan akhir sekali baru kita baca P implies Q equivalent to R. So kita kena mula dari kanan dulu. Kita akan priority atau parenthesis kan fully parenthesis kan dari ni lah, dari kanan. Ni on the right The expressions on the right are fully parenthesized. So maksudnya kita akan baca dari kanan. Okey. So macam mana kita nak bentukkan satu bracket yang dari kanan tu? Okey, so kita salin balik yang ni. Kita tuliskan atau kita bentukkan bracket dia dari kanan dulu macam ni. Kita letak satu bracket Oops. Jadi kat sini jawapan yang lebih tepat untuk soalan ni adalah C jawapan yang lebih tepat adalah C. Jadi yang minggu lepas saya explain tu adalah kaedah truth table. Kita tidak boleh gunakan, tapi bagus untuk awak semua sebab saya dah terangkan macam mana kita nak buat truth table. Jadi ada advantage lah untuk yang perbincangan minggu lepas tu Advantage-nya adalah kita belajar cara nak construct truth table dan untuk minggu ni kita belajar cara nak menentukan precedence dari atas ke bawah. Okey, jadi kalau contohnya ada satu soalan tu dia tak ada bracket macam ni, dia nak suruh kita susun. Jadi kita pun gunakan kaedah precedence. Jadi ingat kalau ada yang sama taraf kita baca dari kanan. Kita baca dari kanan baru ke kiri. Okey, setakat ni faham tak untuk soalan nombor 1? Faham, cuma faham. Nak tanya, kalau nak tulis jawapan dia kan, siapa tanya? Okey, untuk penulisan penerangan jawapan, kita boleh bagi satu contoh bukti precedence ni kita baca from 1 sampai 4. Kita boleh gunakan kreativiti kita. Sama ada kita nak tuliskan satu ni kita baca sebagai negation. Jadi kita tunjuk kat sini ni adalah negation. So kita tulis je. Apa yang kita boleh buktikan, kita buktikan sahaja dekat ruangan jawapan tu. Jadi itu semua mengikut kepada kreativiti masing-masing lah.
Boleh setakat ni? Rumus tu boleh tulis, precedence ni boleh tulis kat tepi tu supaya kita buktikan lah yang rumus ni betul. Okey, kita tulis je kat tepi ni. Ni contoh kita construct jawapan kita lah. Kita tulis ni negation. Ni kita tulis nombor, tulis nombor. Ni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maksudnya nombor ni maksudnya steps dia lah, steps, langkah-langkah dia. Maksudnya bolehlah kita tuliskan steps ni supaya nampak kemas. Okey, ni steps pertama negation, steps kedua yang ni kita tuliskan apa ni? Conjunction dan seterusnya. Okey, boleh So ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan soalan ni? Semua okey, semua faham? Okey, saya assume semua faham lah. Okey. So kalau tak sempat salin tak apa sebab saya akan bagi ni dalam bentuk PDF So tak perlu risau. Okey, next soalan 8 Soalan 8 request daripada Zira. So kita pun akan try discuss dulu yang basic sebelum kita pergi kepada soalan ni. Okey. Untuk kehendak soalan ni kita baca dulu daripada atas Kita baca dari atas. Dia kata proof maksudnya buktikan. Okey, buktikan arguments tersebut adalah sah. Valid tu maksudnya sah lah. Jadi sebenarnya daripada 1 sampai 6 ni semuanya adalah valid dia punya apa orang kata hypothesis dan conclusion dia semua tu adalah sah. Jadi kita just nak kena buktikan sahaja macam mana dia boleh jadi sah. Kena ada dia punya jalan kerja. Okey. Maksudnya daripada first kita buat dekat sini dan pengakhiran dia mestilah dapatkan GA and GB. So apakah proses-proses yang kita boleh buat, kita kena explain. Jadi nak kena tengok tu, so kena buka slide lah. Okey, kena buka slide. Slide 1.5 kita gunakan rule of inference. Kenapa kita guna slide ni 1.5 rules of inference? Okey, so kita baca lagi Dimaklumkan untuk menambahkan rules of reasoning. Rules of reasoning ni maksudnya kita boleh gunakan rules of inference. Okay, rules of inference dan macam-macam selain daripada rules of inference pun kita boleh gunakan laws. Okay, laws tu ada banyak lah, sama ada yang sebelum ni belajar di Morgan, belajar simplification dan sebagainya. Semua tu kena ambil. Jadi slide ni kita guna dan slide lagi satu pun kita gunalah. Ada lagi satu slide sekejap slide rumus je kita buka. Salah. Sekejap. Semesta. Okay, slide yang kedua yang tak silap. Propositional equivalence. Itulah yang ni. So kita akan gunakan dua slide. Slide ni dan slide yang rules of inference lah. Ni maksudnya rumus-rumus dia yang kita ada iaitu identity dan sebagainya kita boleh guna ni maksudnya rules apa tadi? Rules for reasoning. Jadi macam-macam kita boleh gunakan. Okey. Dan kita juga masih boleh gunakan teknik seperti conditional derivation jika ada lah. Jika ada. Kalau tak ada tak payah guna. Dia ada nanti. Dan indirect derivation. Indirect derivation ni maksudnya bila dia tak conditional derivation lah, dia terbalik daripada tu, so tak perlu pun nak pening-pening, kita just guna je rumus ni. Okey, dan bila kita dah selesai jawab, baru kita boleh gunakan universal instantiation. Apa tu universal instantiation? Ni pun sama dalam rules of inference. Masing-masing semua dalam slide. Okey. Jadi kita lihat dulu slide ni lah. Okay, kita lihat slide ni. Kita ada rumus yang pertama iaitu important equivalence. Okay, important equivalence. Important equivalence ni ada banyak, tak perlu hafal. Nanti kita just rujuk sahaja. Okay, nanti kita tengoklah. So ini kena sediakan prepare. Okay, next. Rules of inference. Apakah yang kita akan guna? So kita akan gunakan ni. Start daripada sini Start daripada slide ke berapa ni?
Tak ingatlah slide ke berapa ni, tak ada page. Okay, so yang ada ni lah addition, simplification, conjunction dan modus ponens dan sebagainya lah. Okay. Kemudian kita ada lagi modus tollens, hypothetical syllogism dan banyak lagi lah. Ini adalah rules of inference. Tapi manakah universal instantiation tu? Universal instantiation tu ada dalam slide ni tapi dekat page bawah dekat page bawah. Ni yang warna biru background ni, ni namanya rules of inference for quantified statements. Ni ada universal instantiation, ada generalization, ada juga existential instantiation. Apa benda semua ni? Tak faham. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Okey. Jadi rumus-rumus tu kita kena gunakan. Memang kena sediakan lah. So kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan first. Kita ada premises. Premises maksudnya premis. Dulu masa tingkat 4 ada juga belajar premis yang hujah-hujah ni kan. Premis 1, premis 2 dengan kesimpulan. Yang itulah kita belajar. Tapi ni lebih advance lagi. Jadi premis ni maksudnya hipotesis lah. Kita ada banyak. Kita ada premis yang pertama, kita ada premis yang kedua dan kita ada kesimpulan. Jadi kita ada 3 perkara sahaja yang kita dapat dan kita boleh kembangkan menggunakan rules of inference ataupun rules for reasoning with quantifiers. Okay, so kita tulis satu-satu, jangan tulis semua nanti pening. Tulis satu-satu dulu. Okay, yang ni yang first. Premises yang pertama. A terbalik ni all A terbalik ni all. Fx implies Gx. Okay. All x, fx implies gx. Okay. Dan kat sini, dia ada banyak bukan 2 premises, dia ada banyak sebab ada koma kat sini. Kalau perasan ada koma, setiap koma tu merujuk kepada satu sahaja premises. Kalau ada lagi satu koma maksudnya premises yang seterusnya lah. So ni premises yang ketiga. So dia ada banyak. Okay. Premises dia ada 3 dan 1 conclusion. Okay, ini first so bila kita tulis tu, kita tuliskan dia macam ni, kita kena tuliskan, nyatakan ni apa. Tuliskan ni premises. Buat anak panah pun boleh, tak nak pun tak apa. Kita tuliskan macam ni lah, premises. Okay, next. Kita tulis lagi premises, boleh, tak ada masalah. Tapi ingat premises yang kedua ni, FA tau. Dia bukan FS. Kalau kat sini, dia FS. Jadi apa yang kesimpulan kita boleh buat kat sini? Kita tengok kat sini, kita ada FA. Ni pun premises juga. Kita lihat dulu, kita tenung dulu kan. FA dengan FS, macam mana dia boleh dapat A ni? So kita nak fahamkan dulu konsep universal instantiation. Okay, lihat kat sini. Ni dia bagi simbol A terbalik X, dx implies Cs. Tapi kat sini kita lihat dia punya proses dia. Ni 1, 2, 3, 4 ni adalah proses dia buat. Dia buat macam mana tau? Dia gunakan universal instantiation untuk yang premis. Dia just gantikan X ni, dia gantikan huruf X ni dengan satu variable. Variable tu tak kisah sama ada nama orang ke, huruf lain ke. Tapi ingat bila kita gunakan universal instantiation, huruf A terbalik ni hilang. Kalau perasan lah, huruf A terbalik ni hilang. Dan kita punya dx ni, yang X ni kita ubahkan sebagai satu variable yang lain. Yang lain salin lah, anak panah ni salin. Si X ni pun ubahlah jadi huruf yang kita keluarkan tu. Contohnya kalau dia tulis Marla, kita tulislah Marla kan. Jadi konsepnya universal instantiation ni adalah sesuatu yang kita hilangkan. Kita hapuskan simbol simbol quantifiers ni. Ni namanya quantifiers. Kita nak hilangkan quantifiers, kita gantikan satu variable lain untuk X. Jadi kita lihat balik kat sini, kita lihat instantiation maksudnya daripada AX, PX, kita ubahkan
X tu sebagai satu pemboleh ubah. Contohnya huruf C. Dan secara automatiknya A terbalik tu hilang. Tengok PC jadinya. Kan? Tapi kalau itu universal instantiation. Existential sama juga. Existential untuk E terbalik. Universal untuk A terbalik. Itu je beza dia. Tapi instantiation ni maksudnya menghapuskan simbol yang quantifiers ni, yang terbalik-terbalik ni. Kita nak hapuskan tu dan kita gantikan X tu dengan satu pemboleh ubah. Itu kita panggilkan sebagai instantiation. Kalau kita hapuskan boleh, mesti kita boleh ciptakan. Kita dah hapuskan boleh, mesti kita boleh buat yang baru kan. So kalau kita nak bentukkan balik A terbalik tu, daripada PC, patah balik kepada quantifiers yang asal. Boleh, tak ada masalah. Kita just gantikan pemboleh ubah tu dengan X dan kita wujudkan simbol quantifiers. Ikutlah, kalau kita nak wujudkan huruf E terbalik, bolehlah terpulang lah. Kalau nak wujudkan A terbalik, terpulang lah, suka hati. Yang penting, nama dia je. Kalau universal, A terbalik. Kalau existential, E terbalik. Itu sahaja. Cerita kat sini adalah okay, sebab apa? Sebabnya kat sini kita ambil daripada satu ni yang asal. Ni asal, ni yang premis. Premis ni jangan kacau tau. Premis ni maksudnya soalan terbagi. Jangan kacau. Ni yang kita cipta. Okay, ni yang kita cipta. So, kita tulis kat sini. Apa yang kita buat dekat yang ni? Apa yang kita buat pada yang step ni? Okay, ni lupa nak tulis step. Okay, apa yang kita buat pada step 3 tu? Kita tulis, kita buat universal instantiation from. Okay, from one. Dari satu. Okay, dari satu tu maksudnya kita buat universal instantiation daripada satu. Jadi kita tuliskan ni maksudnya kita menjelaskan macam mana proses dia. Okay, macam mana proses dia. Oops. Okay. Kemudian kita boleh gabungkan premises yang kedua ni dengan yang ketiga ni menggunakan rules of inference. Okay, menggunakan rules of inference. Kalau contohnya kita ada FA implies GA dan salah satu premis diambil sebagai FA, jadi agak-agak tinggal apa? Kalau melihat dari rumus ni lah. Mana rumus ni? Ni rumus ni. Caranya kat sini, kita ada P implies Q. Kemudian, kalau kita ambil P, so conclusion dia adalah Q. Okay, conclusion dia adalah Q. Ni nama dia modus ponens. Kenapa tak ada nama? Kat sini, nama dia. So kalau modus ponens ni maksudnya, P implies Q, kita ambil, apa orang kata, premises tu cakap P, maksudnya yang tinggal adalah Q. Yang tinggal ni adalah Q. Jadi kalau based on soalan ni, kalau premises kata FA dari sini, maksudnya yang tinggal adalah GA. Okey, yang tinggal adalah GA. So kita tulislah GA. Kenapa GA jawapan dia?
Kerana kita gunakan kaedah modus, bukan modus operandi tapi modus ponens. Modus ponens from apa? From 3 lah. From 2 dan 3 kita nyatakan apa proses yang dilakukan oleh dua orang ni. So kita cakap from 2 and 3. Modus ponens from 2 and 3. Kan? Nampak tak? Dia punya apa orang kata? Dia punya ni lah. Dia punya cara dia. So sekarang kita dah settle conclusion yang pertama. Kita dah settle conclusion yang pertama ni. Kita pun tulis lagi satu premise. Okey, kita tulis lagi satu premise FB. Bukan Facebook tapi FB yang ketiga ni. So kita tuliskan dia sebagai premise. Premise ni jangan risau sebab ni daripada soalan. Kita asingkanlah. Kalau daripada soalan ni kita ambil warna hijau tak nak. Kita ambil dari soalan ni warna hitam. Premises. Oops. Okey, ni premises warna hitam. Okey, sekejap Alright. So kalau nombor 6 ni agak-agak lah. Kenapa tiba-tiba ada huruf B? Kenapa ada huruf B? Sedangkan yang tadi tu semua huruf A. Jadi huruf A ni dia tak boleh pakai. Boleh tak kalau kita ulang balik universal instantiation ni? Daripada 1. Kita buat yang baru. Boleh tak? Boleh ke? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Sebab kita boleh gunakan premises kita ni suka hati. Jadi kita pun guna A pula. Kita tak buat A. Kita guna lagi sekali F, B, kita tukarkan B. B implies GB. Dan kita nyatakan apa yang kita lakukan kat sini. Kita nyatakan universal instantiation from 1. Okay, from 1. Jadi gunakan kaedah yang sama pada yang seterusnya, step yang seterusnya ni. Kalau FB diambil oleh premises, maka yang tinggal adalah GB. Okey, maka yang tinggal adalah GB dan rumus ni digunakan untuk modus ponens. Okey, modus ponens. Okey, modus ponens dari siapa? Dari mana? Dari mana kita ambil modus ponens ni? Kita nyatakanlah dari nombor 5 ni dengan nombor 6. So kita cakap modus ponens from 5 and 6. Ikut langkah masing-masing sebab kadang-kadang langkah masing-masing ni lain. Ikut. Okay, so lastly nombor 8. GA dengan GB. Mereka solo. GA solo ni tak buat apa-apa, tak ada kawan kat sebelah ni. GB ni pun sama. Tak ada kawan kat sebelah. So macam mana kita nak combinekan dia supaya dia dapat conclusion GA and GB? Carilah dalam rumus tu, jangan takut-takut. Mana? Ni, conjunction. Kan kalau kita tengok kat sini, P ni adalah sendunya solo kan kat sini. Q pun sendu. Lepas tu tengok dia dah berjumpa. So ni kita boleh gunakan conjunction. Okey, kita boleh gunakan conjunction dan kita nyatakanlah terus buat apa conclusion dia. Buat warna hijau, saya guna warna hijau lah. Okey, warna hijau ni tuliskan jawapan dia GA and GB. Dan kita nyatakan kita guna apa tadi nama dia? Conjunction. Conjunction from 4 and 7. Dan kita nyatakan valid. Ataupun nak buat ayat pun cantik lah sikit kan. Kita cakap this argument is valid. Kadang-kadang step pelajar ni lain tau. Dia tak buat FA dulu tau. Kadang-kadang dia buat FB dulu. Tak ada masalah. Yang penting jawapan dia sama. Dia sebenarnya kita boleh gunakan macam-macam cara yang paling kita boleh buat lah. Yang paling ringkas pun boleh. Dan kalau kita faham cara tu, buatlah cara tu sampai dapat conclusion dia.
Kalau conclusion dia sama, maksudnya kita betul. Kita betul lah tu. Sebab ada orang buat step dia sampai belas-belas. Ada orang buat step dia sikit je. Bergantung kepada kefahaman sendiri. Jadi tak salah, tak salah. Mana-mana step diterima. Sebab tu kita cakap jawapan dia pelbagai. Cumanya ingat, conclusion dia mesti sampai akhir yang sama, pengakhiran yang sama. Inilah kita tunjukkan sebagai detail, detail daripada soalan ni. Ini yang dia nak. Ni sikit je rumus yang kita guna, baru sikit ada modus ponens dengan universal dengan conjunction. Sebenarnya ada banyak yang kita boleh tengok kat sini. Kita ada simplification, kita ada addition. Memang susah nak hafal jadi memang kena rujuk lah selalu. Dan kena buat latihan, memang lama-lama nanti akan jadi ingat lah. So saya akan explain soalan 1 sampai 3 je. Nanti soalan 4, 5 tu try buat sendiri. Sebab soalan nombor 6 tu saya try buat, memang susah nak dapat conclusion. Hampir dapat lah, saya dapat A terbalik X, H, X or KX. Itulah saya dapat. Saya punya simbol je tak sama macam ni. Simbol ni conjunction tapi saya dapat or. Macam itulah. Dia macam, entahlah, susah pula nak dapat. Tapi tak apa, try buat. Okay, setakat ni soalan yang statement pertama ni semua okey tak? Boleh go tak? Boleh faham tak? Faham. Boleh. Faham Okay, good. Okay, sekejap nak minum air. Okay, next. Soalan yang kedua. Alamak. Sekejap. Okay. So, kita lihat pula pada number 2 punya question daripada soalan 8. Dan kita tulis dulu satu premises. Ada pelajar dia boleh buat, dia tulis premises ni 3 sekali. Tapi nanti lagi pening lah. Jadi solution yang terbaik adalah kita tulis premis ni satu persatu. Macam ni sebenarnya kita dah tulis 2 sekaligus. Sebenarnya boleh je kalau kita tulis ni dulu, premises yang ni. Lepas tu kita terus je buat step yang ketiga ni. Boleh tak ada masalah. Maksudnya kita buat satu-satu dulu. Kita buat premises yang pertama ni, habiskan dulu universal ni, baru kita letakkan premises yang kedua. Ada pelajar dia buat macam tu. Boleh. Sebab dia ada banyak cara. Tapi apa jadi kalau soalan ni, number 2, untuk yang ada simbol biconditional. Okay, simbol biconditional ni tak ada dalam rules of inference. Simbol biconditional ni ada dalam tajuk important equivalence. Tajuk important equivalence. Okay, jadi kita lihat simbol biconditional dalam slide important equivalence. Sebenarnya slide ni pun dia ada banyak. Dia ada rules of inference dengan important equivalence dalam satu slide yang sama. Okay. So kita cari ada tak? Kalau tak ada, memang tak ada kot. Dia tak ada lah. Okay, kena cari yang lagi satu lah yang ni, slide yang 1.2 tu. Sebab 1.2 ni kita ada satu lagi, mana tah? Ni. Yang ni dia tak letak. Okay. So kalau kita lihat kat sini, kita ada P implies Q. Maksud dia adalah P implies Q dan Q implies P. Okay, dan tu maksudnya kita akan gunakan konsep
dua premises pecahan lah. Maksudnya kita boleh gunakan macam ni Daripada premises ni, kita buat rumus tadi, P equivalence Q maksudnya kita boleh ubahkan kepada P implies Q, Q implies P. Betul tak? Betul lah. Okey. Maksudnya daripada ni kita boleh pecahkan kepada dua. Kita boleh pecahkan kepada dua lah. Cumanya yang dua ni sebenarnya dia gabung. Okey, dia sebenarnya gabung tau macam ni. Cumanya digabungkan dengan menggunakan simbol conjunction. Simbol conjunction ni tak ada beza pun. Kalau kita sebenarnya baca kat sini, satu pula. Kalau kita baca kat sini, 4 dengan 7, kan kita letak simbol conjunction. Sebabnya dia adalah setiap step. Step yang atas pergi kepada step yang bawah, kita anggap dia sebagai GA FB. Maksudnya dia baris by baris tu dia akan conjunction dengan yang seterusnya. Dia akan conjunction dengan yang seterusnya dan dia akan conjunction dengan yang seterusnya. Maksudnya dia akan end-kan dengan yang seterusnya lah. Jadi sebenarnya kalau step yang kedua ni pergi kepada step ketiga, dia akan sambungkan dengan simbol conjunction. Sebab tu rumus yang digunakan dalam 4 dan 7 ni adalah rumus conjunction. Okey, sebab tu kat sini kan kita boleh buat P implies Q and Q implies P ni sebagai dua steps yang berbeza. Kita boleh pecahkan kepada dua steps. Kita boleh pecahkan kepada P implies Q, Q implies P. Sebab apa? Sebab step pertama pergi kepada step kedua, dia akan gunakan simbol conjunction. Okey. Tutup cerita untuk rumus ni. Kita tengok pula dalam bentuk premis ni. Ada pelajar dia tengok ada huruf universal instantiation ni, dia sakit mata tau. Sebab ada simbol A terbalik kan. Jadi dia memang macam anti sikit lah dengan simbol ni, dia pergi hilangkan simbol tu. Dia hapuskan simbol tu. Boleh, tak masalah. Okey, dia pergi hilangkan simbol tu, dia terus buatkan H apa? Letaklah satu huruf kat situ. Equivalent to F. Letaklah apa huruf kat dalam tu tapi ikut soalan lah nanti. So kita ikut soalan. Soalan ni dia gunakan huruf alamak benda tu. Sekejap. Dia gunakan huruf C Dia gunakan huruf C, jadi kita pun letaklah huruf C. Okey, kita letak huruf C dan kita tuliskan sebagai universal instantiation. Universal instantiation from 1 lah. Okay, from 1. Dan kemudian kita pun pecahkan pecahkan steps yang kedua ni kepada dua steps yang baharu. Okay, kita pecahkan kepada dua step yang baru, iaitu HC implies FC, FC implies HC. Dia maksudnya dia just terbalikkan sahajalah. Dia tak adalah simbol apa orang kata simbol by conditional tu. Dan kita tuliskan dua-dua ni, kita buat macam ni buatlah bracket yang ada moncong tu. Kita tuliskan kat sini rumus apa? Rumus equivalence Apa nama rumus ni? Tak ada rumus punya nama dia ada just bagi tahu kat sini important equivalence je. So gunalah apa ni? Equivalence apa orang kata implication. Entah. Apa tak nama dia? Implication law. Lupa dah nama dia. Implication law. Okay, implication law. Sebab kita tak tahu nama dia, kita tulis implication law sahaja. Hukum implication. Boleh buat macam ni, tak ada masalah. Kita boleh tulis satu-satu, nak buat bracket macam ni boleh. Dan kita selesaikan soalan dia. Barulah kita dapat cari premises yang seterusnya. Kita dapat negation. Premises yang kedua ni adalah ni negation FC. Ni lupa nak tulis sekejap. Ni yang first. Ni yang second. Dia ada dua je premis dan satu lagi kesimpulan. So premises yang kedua ni kita boleh tulis negation FC.
Sebab tu kan kalau premises ni tak kisah terpulang, sama ada kalau kita nak tuliskan premis sekaligus semua tak ada masalah. Cumanya nanti pening lah. Sebab tu premises ni kita tulis satu-satu. So kita tuliskan sini negatif FC dan kita nyatakan ni adalah premises. Okay, dan akhir sekali jawapan dia akan jadi inilah conclusion terus. Okay, dia akan jadi apa? Dia akan jadi negation HC. Kenapa dia jadi negation HC? Cuba bagi tahu apa rumus yang digunakan kat sini. Cuba cari rumus tu dan bagi tahu. Modus tollens. Okay, modus tollens from 3 and 4. 3 and 4. Tak boleh, kita tengok yang ni implication law ni. 4 and 5. Betul ke 4 and 5? Betul lah. Okay, 4 and 5 4 and 5, kita tengok balik. Jawapan dia salah. Jawapan dia 3 and 5. Kenapa? Kenapa bukan 4 and 5? Okay, kita lihat kat sini. Apa beza 3 dengan 4 ni untuk kita buat modus tollens? Modus tollens ni ada syarat dia. Hujah yang sah. Mana tadi? Modus tollens. Ni. Okay, modus tollens ni maksud dia kalau yang depan dia P dan yang belakang dia Q, di mana premisesnya ambil penafian belakang tu, jadi conclusion dia akan ambil penafian yang depan tu pula. Dia ada bentuk yang sah. Kalau kita pergi kepada tingkatan 4 punya subjek lah kan. Nak nampak macam tu susah tau. Okey, kita pergi kepada tingkatan 4 punya subjek. Saya suka ajar tingkatan 4. Sekejap. Matematik tingkatan 4. Buku teks. Mana bab 3 ni? Okey, dia penakulan logik punya topik. Ni dia ada rumus dia lah kat sini. Kita boleh tengok. Sekejap hujah. Sampai hujah dah. Ni. Ini yang kita nak. Okey, kalau kita lihat di sinilah. Kita ada 3 bentuk hujah yang sah. Dulu masa SPM belajar 3 je. Kat sini belajar banyak betul bentuk yang sah. Okey, kita tengok kat sini. Bentuk 2 ni adalah modus ponens. Dan bentuk ketiga ni adalah modus tollens. Tengok kalau kat sini mungkin nampak lebih jelas lah. Kalau depan dia P dan belakang dia Q, jadi kalau premises tu dinyatakan belakang, tapi dia mesti letakkan penafian ataupun negation. Penafian tu negation lah. Negation Q adalah benar. So negation Q lah jawapan dia. Negation Q dan kat sini dia akan jadi negation P, conclusion dia. So kat sini saya boleh buat satu kesimpulan secara rasmi. P, Q, negation Q, negation P. Dia mesti terbalik. Sebab apa? Sebab ada penafian ataupun songsang kat sini. Tapi kalau tak ada penafian, contohnya P, Q, dan kita mesti ambil betul-betul from kiri ke kanan. Sebab dia tak ada penafian. Dia tak ada orang kata songsang lah. Siapa yang buat macam ni, contohnya kita ambil sini Q, sini P, dia bukan sah. Dia tidak sah. Dia mesti kena ada penafian. Kalau nak terbalik mesti kena ada penafian. Okey, jadi ini bentuk-bentuk yang ada kalau kita lihat P, Q dan permis diberi adalah P. Akhirnya kesimpulan adalah Q. Itu modus ponens. So kita lihat balik dekat dalam rumus ni. Okey, rumus slides. Mana slides? Ni kot. Bukan. Ni. Dah pening banyak sangat slide. Okey ni, tengok kat sini modus ponens. Tengok Dia ambil ni dia punya ni lah, depan dan belakang. Depan dia P, belakang dia Q. Kemudian diberi premisnya adalah depan tanpa songsang. Jadi automatik kita akan ambil yang belakang untuk conclusion. Ini modus ponens yang sah. Okey, modus ponens yang sah. Manakala untuk modus tollens, modus tollens ni dia buat benda yang sama, depan dia P, belakang dia Q. Cumanya premises tu nyatakan dia buat penafian dan dia ambil yang belakang.
penafian campur belakang. Dia jadi negation belakang lah, negation Q. Okay, negation Q. Maka conclusion dia kita kena patah balik, ambil balik P ni, kita buat penafian. Macam itulah ceritanya. Okay, jadi modus tollens ni mestilah bentuk yang betul dan modus ponens ni mestilah bentuk yang betul. Okay, kalau tak betul maksudnya tak sah. Alright, so benda ni saya terpaksa padam sebab benda ni tak ada kaitan dengan pembelajaran discrete math. Bukan tak ada kaitan maksudnya benda ni kan form-formnya math kan. So saya padam lah. Okay. Okay, jadi kita lihat kat sini. Kalau lihat kat sini kan, H lepas tu F, maksudnya H tu depan. F tu belakang. Kan? Dan bila kita lihat, premises tu dia ambil yang belakang tau. Premises tu dia ambil negation F. Bukannya dia ambil negation H. Lainlah kalau dia cakap dia ambil negation H. Bolehlah kita kata modus tollens from 4 and 5. Tapi kat sini dia cakap dia ambil daripada F dulu, dia ambil yang kat belakang. So automatic kita ambil yang conclusion ni untuk yang depan. Cuma syaratnya kita letak negation. Okay. So ini jawapan akhir modus tollens from 3 and 5. Sebenarnya kita kena nyatakan jugalah from mana. Okay, from mana ni penting sebabnya setiap kali kita buat jalan kerja mesti ada from where, from apa to apa. Jadi kalau nota ni pun dia dah bagi tahu dah. Ni premises using apa, using ni maksudnya from apalah. Jadi kita pun nyatakan ayat tak kisahlah ayat apa pun, yang penting nama betul lah, nama rumus tu. Ni dia dah tunjuk step dia. Dan kena ada nyatakan rumus lah, rumus apa yang kita guna. Okay, so itu berkenaan dengan modus ponens dan modus tollens. Memang agak keliru sebab sebab jarang buat. Dia jadi keliru. Tapi tengok, kita dapat 6 steps je, paling ringkas. 6 steps. Sebab biasa paling maksimum, paling tinggi lah, bukan paling maksimum. Paling banyak pun kita dapat dalam belas-belas. Tapi yang ni kita dapat simple, dapat 6 sahaja step. So okey lah. Tak ada masalah. Setakat ni okey lah modus ponens dengan modus tollens. Okay. Alright. Yang lain okey Jangan malu-malu. Ramai juga yang join. Ada yang tanya tak? Tak ada. Okey, tak apa. So soalan nombor 3 saya explain. Sebenarnya sampai pukul 10 tau, tapi banyak pula masa. Okey, soalan 3. Ambil lah premis ni satu-satu. Okey, ambil premis ni satu-satu dan kita janganlah tulis semua ni premis yang pertama, ni premis yang kedua dan premis yang ketiga. Okey. So kita pun salin jap. GOH. GOH. Okey, lepas tu kalau rasa macam sakit mata memandang, kalau kita lihat ada apa AX ni kan, buanglah. Kita gunakan rumus universal instantiation. Ni salah eja pula. Tak apalah, pandailah eja. So instantiation dia nak huruf apa? Dia huruf B Kalau nombor 3 ni dia cakap dia guna huruf B. So kita pun gunalah huruf B. Janganlah guna huruf lain. Okey, so kita guna huruf B. G, B or H, B. Kita nyatakan lah. Copy jap. Malas tu nak tulis. Okey. Lepas tu yang ketiga kita lihat macam kita sangkut tau. Kita tengok kat sini alamak sangkut lah. Mungkin kalau pelajar ni dia nak guna rumus yang ada boleh. Kalau dia tak nak guna rumus yang ada pun tak apa. Mana-mana boleh. Dan kita pun boleh buat banyak cara Boleh buat banyak cara.
So kita mungkin kalau pelajar ni confused tak apa, dia tulis je premises yang kedua. Kalau dia dah blank lah. So kita tulis negation HB. Okay, negation HB. Ni premises kalau blank lah. Premise. So kita lihat apa rumus rule of inference yang ada huruf OR. Kita tengok kat sini. Apakah rules of inference yang ada OR simbol? So kita tengok kat sini ada tak? Ada kod. Kod tak ada. Ada kod. Ada. Disjunctive syllogism. Bunyilah dalam tak nampak ni. Okay, rumus disjunctive syllogism. Dan di sini dia ada P or Q dengan negation P. Dan akhirnya dia akan dapat Q. Maksudnya P or Q and negation P akan menghasilkan Q. Maksudnya P yang bersih dan P yang kotor akan hapus. Automatik P ni akan hapus. Tinggal Q sahajalah. Okay, Q yang bersih sahaja yang terselamat. Okay, jadi disjunctive syllogism ni, jadi kalau kita lihat ada P yang bersih dan P yang kotor, maksudnya yang tinggal adalah yang baki sahaja, iaitu Q. Jadi kita boleh gunakan rumus tu lah. Kita boleh gunakan rumus apa orang panggil? Disjunctive. Okay, disjunctive syllogism. Kalau tengok kat sini, kita ada G, B, or HB kan. Kemudian premises kita jumpa negation HB. Maksudnya kat sini, HB yang bersih, jumpa HB yang kotor, automatik dia akan hapus. Tinggallah G, B. Maksudnya macam tu lah. Kita boleh buat macam tu dan kita dapat GB sahaja. Dan kita tengok betul ke dia tu conclusion. Betul, conclusion dia GB. Lagi ringkas 4 step. Kejap je. Okay, kejap je. Tak ada masalah. Ni kita gunakan apa panggil? Disjunctive Disjunctive syllogism. Syllogism from 2 and 3. 2 and 3 2 and 3. Senang je kan? Ada pelajar ni, dia lupa. Dia bukan lupa, dia tak nampak disjunctive syllogism ni. Jadi dia pergi buat kaedah lain. Boleh kaedah lain? Nampak je ada OR ni, dia pergi tengok. OR ni kita boleh bentukkan implies. So kita boleh bentukkan negation G, B, implies H, B. Lepas tu ada negation H, B dan jawapan dia mestilah GB sebab dia gunakan modus Tholen. Boleh, tak ada masalah. Sebabnya dia ambil yang belakang, dia buat penafian, dia dapat negation. So automatik kita ambil yang depan, kita dapat negation, kita songsangkan dia jadi positif. Maksudnya positif songsang jadi negatif, negatif songsang jadi positif. Boleh, tak ada masalah. Guna modus Tholen boleh, nak guna disjunctive syllogism boleh. Tapi kalau guna modus Tholen, dia akan jadi lebih panjang lah stepnya. Tak ada masalah. Cuma yang takut nanti kalau pelajar ni dia nak hasilkan OR ni kepada implication dia rasa kekok kan. Sebab ingat nak hasilkan OR, nak hasilkan implication ni dia adalah gabungan daripada negation dan OR. Sebab tu saya letak negation kat belakang ni. Dia sebenarnya macam ni negation. Lepas tu dia letak ni lah jadi implies. Dia macam negation P or Q dia akan jadi P implies Q. Tapi kalau P or Q dia boleh jadi negation P implies Q. Macam itulah. Sebabnya kita boleh nyatakan bahawa yang rumus implication ni kepala dipotong, ekornya akan duduk di belakang. So kepalanya akan jatuh ke bawah. Itulah yang kita tahu. Sama juga dengan rumus yang lagi satu ni, kepala dipotong, kepalanya jatuh di bawah dan ekornya berada di belakang. So dia jadi negatif-negatif jadi positif P or Q. Kan? Cumanya kalau rasa pro sangat, dia bolehlah buat cara yang panjang. Tapi jawapan dia sama je. Pilihlah mana yang senang. Okey, pilihlah mana yang senang. So ada dua cara, sama ada nak guna yang atas atau nak guna yang bawah.
Jadi itulah penjelasan soalan nombor 1, 2 dan 3. Alright tak? Alright tak sekarang setakat ni? Alright, faham. Faham nanti try lah buat soalan nombor 4 dan 5 tu, sebab nombor 6 tu pun boleh je try buat. Cumanya nanti kita akan dapat hasilnya HX or KX. Sebab saya pun dapat macam ni. Saya tak tahulah kenapa kan. Saya boleh bentukkan existential ni. Cumanya saya dapat simbol OR je. Jadi cuba fikir macam mana dapatkan dia punya simbol ni, conjunction. Kalau dapat maksudnya awak tu lebih pro lah daripada saya kan. Jadi try yang ni. Cumanya soalan 4, 5 tu boleh kot buat sendiri. Ada apa-apa nak tanya tak untuk soalan number 1, number 2, number 3 untuk nombor 8 ni? Tak ada. Tak ada tak ada, kalau macam tu okey lah. Boleh lah kot berdikari buat sendiri. Tapi itulah, kalau ada apa-apa soalan nanti korang bincang lah, discuss lah antara sesama sendiri, sebab yelah saya just boleh tolong matematik je. Jadi kalau subjek lain tu saya tak boleh nak tolong lah. Kalau macam ni okey lah, saya boleh tolong kan. Okey, jadi ingat kalau ada apa-apa masalah just discuss je dengan cosmate korang sendiri, sebab korang kena ingat cosmate tu sebahagian daripada family. Sebab masa zaman saya pun kita orang memang cosmate, memang dengan cosmate lah, tak akan tinggalkan cosmate yang lain. So sama-sama memang siapkan assignment bersama, walaupun jawapan berbeza tapi at least tolong kawan lah. Dan memang boleh berjaya lah, insyaAllah. Okay, so good luck, sambung diploma, habiskan diploma dengan baik, jangan putus asa, itu je nasihat. Okay, jadi itu sajalah penerangan saya untuk soalan ni, sebab yang tu je lah yang korang bagi. Okay, so kita boleh tamatkan kelas ni. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.